jawab seperti itu. Oh, bagus ni anak itu. Dan apabila itu berlaku, saya yakin dia punya bahasa Melayu peringkat SPM mesti A tambah. Betul, baru-baru ini pun ada seorang anak bahasa Melayu mesti A tambah. Saya beritahu anak-anak saya, ayah tak fikir yang lain-lain. Tak fikir pun yang lain-lain. Saya fikir 2 subjek je. Kalau 2 subjek ni boleh dapat A tambah, yang lain mesti A tambah. 1, bahasa Melayu. Tak dapat A tambah, jangan balik. Pulang tak apa. Ada beza ke cikgu balik dan pulang ni? Kamu tak tahulah ada beza ke tidak. Kita belajar tentang bahasa, berkongsi pengetahuan Okey. Boleh saya gunakan? Balik pulang. Cikgu macam tak apa-apa suka dia saya mengajar ni. Balik. Boleh? Tak boleh kan? Boleh. Cikgu macam tak apa suka dia. Pulang. Boleh? Boleh juga. Mana? Oh, balik tak boleh, pulang boleh. Pulang boleh. Pandai cikgu. Tapi orang Melayu, dia suka gunakan dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Kau pinjam duit aku semalam kan? Pulang balik. Dua-dua. Dah pulang, balik pula kan? Tak dapat pulang. Tapi bahasa orang Melayu memang macam itu. Mereka suka menggunakan bahasa yang lewat. Yang lewat atau kadang-kadang berlebih-lebihan. Mak pergi ke pasar market. Di pasar market pula, dia beli ikan. Hari hujan, jadi mak kena pakai topi cap, baju kot, kasut boot. Itu bahasa orang Melayu. Dia beli kuih kek dan lada cili. Waktu dia pulang balik, nak sampai di rumah, dia masuk ikut pintu gate. Dia potong kuih kek tadi, tapi sebelum dia beri kepada anak-anak, dia cuba try test. Banyak tu bahasa orang Melayu. Dan ini bahasa tak ada di surat khabar. Bahasa itu ada di mana? Pada pertuturan biasa. Sebab pelajar-pelajar yang rajin membaca surat khabar, dia boleh memperbetul. Bukan memperbetulkan, tapi memperbetul bahasa itu. Okey cikgu, kita tengok nanti beberapa yang lain. Ayam sunat. Okey, nak cakap sembelih tak pandai, dia guna ayam sunat. Salah lagi. Okey cikgu. Faizal dah biasa tengoklah catatan saya ini. Okey, cikgu, saya nak tunjuk satu paparan yang dalamnya ada karangan pelajar saya, yang kemudian apabila saya perbetulkan dia jadi baik. Okey. Nama dia Muhammad Arifin, Linda kenal. Okey, dia belajar di tingkatan 4 ekonomi. Tapi macam mana dia AJ ekonomi? Eko ke Ebo? Dia kata Eko. Yalah, dia mamalia. Eko lah, kita pun mamalia juga rupanya. Okey, namanya Muhammad Arifin. Ini belajar Melayu ni. Okey, macam mana dia tulis? Dan macam mana saya gunakan bahasa ini, saya betulkan dengan cara mengajak dia menulis bahasa di surat khabar. Dan akhirnya dia jadi betul. Semasa saya berjalan kaki ke kedai buku, saya membeli surat khabar, berita tentang kemalangan jalan raya. Semasa saya lepak kat kedai Tok Timah, ada perkataan lepak, ada perkataan kad. Tak boleh kad tu. Tapi kita gunakan kad sesuka hati. Tinggal di mana? Saya tinggal kad sana. Kad tu ada. Jadi dia pun gunakan kad. Saya dan kawan-kawan, ni ada kawan-kawan square kat sini. Tak boleh. Saya titik. Apabila saya baca berita tentang kemalangan, hari-hari ada berlaku kemalangan. Saya pun tak tahulah apa nak buat dengan orang Melayu kita. Dia bercakap tu seperti dia berada di kedai kopi betul-betul. Kan? Aku tak tahu orang Melayu. Cikgu, itu karangan dia. Saya memang ambil masa dengan dia, duduk dengan dia. Alvin tak boleh tulis seperti ini. Cikgu dah sediakan surat khabar ini. Salin surat khabar ini dan nanti Alvin boleh membetulkan bahasanya. Cikgu dia lulus BM, cikgu dapat apa lupa. Tapi dia dapat kerugian dalam BM. Kalau betul-betul bahasa macam ni boleh dapat tak kerugian, tak dapat. Lulus boleh lulus, tapi kerugian tak dapat. Jadi dengan cara menggunakan akhbar tu, saya dapat melatih dia dan dia boleh jadi lebih betul. Okey, dan saya tunjuk yang lain-lain. Kita ni sebagai orang Melayu di kemalangan, orang lain tak kemalangan. Janganlah membawa kereta laju-laju membahayakan nyawa. Sebab apa berlakunya Kemalang? Kemalang aja. Dia tak pandai tulis kemalangan, Kemalang aja. Kemalang, orang yang YG, cukup celaka ni YG ni. Orang yang membawa kereta ni, dia DYE, tu bahasa SMS, yang cukup celaka lagi SMS, dekat ikut semua. Dia tak pakai tali pinggan, ni pinggan.
Dia tak pandai eja pinggang. Tak pandai eja pinggang. Nak suruh dia merujuk kamus selalu, dia pun tak suka rujuk kamus. Walaupun di bilik saya ada kamus dewan tebal-tebal, dia tak suka. Okey, rujuk akhbar. Okey, pingan. Tapi rupanya dalam diam-diam ada ramai lagi dalam kalangan pelajar, mungkin kita terlupa eja pinggang tu ada berapa G di dalam ni. Pinggang 3 ke 2 G. Akhirnya nak eja perkataan mengganggu. Oh, sungguh mengganggu fikiran. Ada 4 ke 3 G mengganggu. Kalau kita mula guru bahasa tak ada masalah lah. Guru lain pun tak ada masalah juga kalau cekap. Kadang-kadang kita jadi tak cekap. Okey. Sebab itulah. Aku cakap ni kau dengar lah. Itulah tak faham. Itulah tak faham. Contoh. Itulah tak faham. Dia gunakan tulah di sini. Sedangkan makna tulah ialah daulat. Sebab itulah berlaku kemalang. Dia memang tak pandai je kemalangan. Lagi satu orang Melayu paling suka membawa motor. Lagilah tak pakai topi keladi. Dia keladi. Dia nak eja keledar pun tak pandai. Di mana nak dibetulkan rujuk kamu boleh? Boleh. Tapi leceh lagi rujuk kamu tu. Kamu dewan tebal lah cikgu, 1877 muka surat. Jadi rujuk kadang-kadang dia tak suka. Kadang-kadang dia jumpa dalam surat khabar kata-kata seperti ini. Dan yang pakai topi keladi tapi tak ikat tali, apa masalah orang Melayu kita ni? Dia mengenalkan apa masalahnya. Cikgu, itulah bahasa yang saya jumpa dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Tingkatan 4 cikgu. Dia bukan tingkatan 1, 2, 3. Kalau tingkatan 4 macam tu, tingkatan 1, 2, 3 macam mana? Bukan semua. Bukan semua. Sebab tu saya kata tadi, apabila kita hanya memberi fokus kepada pelajar yang pandai, yang bijak, Aminah bijak, kita fokus pada Aminah. Tertinggal Arifin. Arifin tu anak Cikgu Saleh. Mengamuk Cikgu Saleh sebab orang tak ajar anak dia. Sebab itulah saya fokus juga kepada pelajar-pelajar yang berada pada paras bawah ini. Di sekolah saya mengambil tingkatan 4 yang paling bawah sekali untuk dapat bersama-sama mereka. Dan dia suka dapat belajar. Bukan buat karangan semangat kejiranan, bukan buat karangan kebanjiran pendatang tanpa izin. Buat karangan apa? Cara-cara menggosok pakaian. Gosok pakaian tu bawa dengan izin iron board, bawa serika, dia pun bawa serika. Okey, kita gosok pakaian bersama-sama. Lepas tu dah siap gosok pakaian, licin. Okey, mari kita duduk pula. Mula-mula nak gosok pakaian tadi kita buat apa? So, mula-mula kita mesti menyediakan serika. Eja serika. Semua salah. Tak percaya kalau eja serika hari ni pun belum tentu betul ni cikgu ni. Eja serika. Okey. Kemudian, lepas tu buat apa? Serika. Nak on off tu apa bahasa Melayu ni? Swiss ni. Eja Swiss. S-U-I-Z atau S-U-I-S. Pun masih salah lagi. Sebab tu saya kata saya gunakan pengajaran secara kontekstual. Kemudian kontekstual lagi satu ialah dengan merujuk akhbar. Bukan setakat merujuk kamu saja. Okey, ni tak payah cikgu kalau nak baca ni karangan ni panjang celaka. Budak ni panjang karangan ni. Tapi kalau tanya cikgu-cikgu tertentu dia kata bagus ni hiburan. Kita ni sebagai orang Malaysia, tadi orang Melayu je kenalan orang Malaysia. Orang Malaysia jangan belagak untuk berlumba-lumba nak pergi kerja. Kita perlulah berhati-hati semasa membawa kereta sebelum nak pergi kerja ke balik kampung ke di sana. Tapi itulah bahasa kita. Sebab kita juga gunakan itu. Kau suka ke tak suka ke? Kita dia macam itu. Jadi dia pun gunakan juga suka ke tak suka ke itu. Suka ke tak suka. Kita mesti check enjin kereta. Pandai pula gunakan check di situ. Dia tanya betul-betul check tu apa. Dia belajar 4 ekonomi tadi. Dia tahu check tu apa sebenarnya. Tapi dia gunakan juga check di sini. Tapi cikgu itu check maksud saya bukan check itu periksa cikgu. Dia pandai pula tukar perkataan ini. Kita mesti periksa. Siasat boleh siasat? Tak boleh. Dia periksa saya. Ini ialah antara bahasa yang kita jumpa cikgu di sekolah. Kalau mengajarkan bahasa Melayu, kita jumpa bahasa di sekolah. Macam mana nak dibetulkan? Macam-macam cara. Kalau kita hanya menanda, bagi dia merah banyak-banyak kan, akhirnya dia rasa jemu. Kerana setiap kali ditulis karangan, mesti cikgu tanda dengan warna merah. Saya dah mula tak mau guna warna merah. Saya nak guna warna hijau. Warna hijau. Jadi
sesuai dengan ini, saya tak nak guna warna merah tu lah, saya guna warna hijau. Hijau. Oh, dia gembira rupanya ada warna hijau. Tak sakit mata cikgu, nampak hijau semua. Macam nampak alam, daun-daun kan, dia gembira. Saya dah minat gunakan warna hijau sekarang. Baiklah. Ini satu contoh karangan. Saya jumpa satu contoh lagi cikgu. Ini bukan budak saya. Ini pelajar sekolah lain. Karangan dia dah bagus, tetapi masih lagi perlu penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tulis karangan. Ini pelajar tingkatan 5. Macam tu juga, saya tambah baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebagai pegawai kesihatan di sini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang kesan-kesan pengambilan makanan segera. Lupa RA-nya, segera. Dalam surat khabar dia tak cerita macam ini, segera ni tak ada. Sebab surat khabar dia dah ada penyunting. Makanan ringan terhadap kesihatan, tak penting itu. So dia nak tulis karangan tentang dia nak sampaikan satu ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah. Tajuknya, kesan-kesan pengambilan makanan segera. Makanan segera dan makanan ringan seperti burger, mi segera. Betul ke eja mi itu? Betul ke eja mi itu? Guru bahasa Melayu mesti kata betul. Tapi barangkali ada orang lain yang mengeja mi sebagai MEE. Sebab syarikat pengeluar mi Maggi itu dia eja MEE. Bunyinya apa? Sebab MEE kalau I tanda bunyi kalau I tak ada tanda bunyinya Jadi Maggi. Dia budak ni je betul, pandai dia. So, budak-budak yang meniru-niru yang di luar mi Maggi tu salah lah, MEE. Tapi ramai pelajar yang saya masih jumpa mengeja mi dengan MEE, bukan MI. Tu cukup celaka pula, di luar ada satu lagi mi. Eja mi dia betul, eja sedapnya pula salah. SEDAAP, mi sedap. Ada cikgu. Kawan-kawan di sekolah rendah selalu mengadu. Dan kentan, katanya kentan goreng telah menjadi pilihan masyarakat kini. Di sini saya ingin memberitahu, rujuk memberitahu. Dalam surat khabar tak pernah dia memberitahu salah, dia tetap betul. Macam dalam kamus dewan. Sebab orang-orang di surat khabar dah mula rujuk kamus sekarang ini untuk memperbetul bahasa. Tak mahu surat khabar tu tak laku kerana banyak sangat salah dalam surat khabar. Berlaku satu pertelingkahan antara akhbar utusan Malaysia dan akhbar berita harian. Saya tak sokong mana-mana. Saya merujuk kepada kamus dewan. Ejaan atlet, ATLET. Utusan AJLIT, berita harian AJLET. Rujuk kamus dewan, ATLIT, ada anak panah pergi ATLET. Macam tu. Sama macam tu sekali orang gunakan surat khabar. Okey. Makanan segera ni kentan tadi kan. Di sini saya ingin memberitahu salah sedikit tentang makanan ini. Okey, tak masalah. Okey, sedikit lagi cikgu. Mengapakah masyarakat kini ramai yang menyukakan makanan ringan dan segera ini? Yang pertama, dalam surat khabar bahasanya kita jarang-jarang jumpa yang ni diletakkan pada pangkat ayat, walaupun boleh. Kerana macam tak sedap punya. Yang pertama, ia. Saya sedang memperbetul ia ni di surat khabar pun sama. Ia tak boleh digunakan untuk selain manusia. Saya tahu guru-guru yang mengajarkan bahasa Melayu di tingkatan 6 ada satu kekeliruan sekarang ini. Sebab ada pendapat mengatakan ia boleh digunakan untuk bukan manusia. Saya tahu tu. Kami sedang dalam proses menseimbangkannya. Yang pertama, ia mudah dihidang. Salah, di mesti rapat. Awak tengok baca surat khabar, tak ada di dan jarak rapat. Dan dia ada makna-makna tertentu. Dia mesti rapat atau masak. Yang kedua, ianya lagi salah. Itu bahasa. Rujuk surat khabar. Saya bawa surat khabar yang ada benda-benda seperti itu. Kita tunjuk dia salin. Ia mudah. H kat sini mana boleh. Ini mudah atau tu sini. Untuk dia bawa ke mana-mana. Salah ni, ke mana mesti jarak. Titik. Tengok bahasa surat khabar, ada tak lepas titik huruf kecil? Tak ada. Baik. Harganya pon, salah. Berpatutan. Mi segera yang diletakkan gambar-gambar hati di bahagian luar sampulnya itu, terutama gambar maui. Itu semua untuk apa? Itu semua untuk menarik perhatian pelanggan. Dia bercakap, dia menulis karangan macam dia sedang bercakap dalam satu ucapan. Baguslah. Cuma yang tak bagusnya bahasa dia tu berterabu-terabu, tak ada tata bahasa langsung. Bila kamu membeli, bila